Don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Munir tentang isu apa? Dr. Mahathir dimasukkan ke IJN kerana jangkitan jurucakap. Bekas Perdana Menteri Tun M telah dimasukkan ke Institut Jantung Negara untuk rawatan jangkitan yang dihadapinya. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon daripada Iswadi Munir dan akhir tak komen macam biasa. 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 2020 ni tahun 2024. Sekali lagi, Dr. Mahathir dimasukkan ke IJN kerana jangkitan. Bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad telah dimasukkan ke Institut Jantung Negara untuk rawatan jangkitan yang dihadapinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menurutnya, kenyataan dikeluarkan jurucakap beliau hari ini, bekas ahli parlimen berusia 98 tahun itu dimasukkan ke IJN pada 26 Januari lepas. Tun Mahathir sedang menerima rawatan untuk jangkitan di IJN, disusuli dengan tempoh berehat untuk pemulihan yang optimum. Terdahulu hari ini, pendegaran kes saman Dr. Mahathir terhadap Zahid Hamidi berkaitan dakwaan fitnah mengenai isu cuti yang ditetapkan pada hari ini ditangguh pada 19 Julai depan. Pesuruhjaya Kehakiman Gan Teng Cheong membenarkan penangguhan itu selepas dipohon oleh Peguam Dr. Mahathir, Mior Non Haidi Suhaimi, yang menyatakan anak guam beliau kini dirawat di IJN. IJN juga menghantar satu surat kepada mahkamah menyatakan bekas Perdana Menteri itu tidak hadir kerana atas sebab-sebab kesihatan. Okey tuan-tuan, semoga apa orang kata, semoga dipermudahkan urusan Tun Mahathir. Dan apa kata kita menulis ayat berikut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. So, tulis tuan-tuan, tulis innalillah kepada Tun Mahathir. Kalau tak nak tulis panjang pun tulis pendek, innalillah kepada Tun Mahathir, kan. Bagi orang tak faham, innalillah ni bukan untuk orang meninggal je. Untuk orang ditimpa musibah pun kita boleh ucapkan innalillah. Boleh tuan-tuan kepada Tun Mahathir, semoga diberikan kemudahan lah. Kita doakan, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, kalau ada kebaikan pada Tun Mahathir, permudahkanlah urusan dia, percepatkanlah urusan beliau, permudahkanlah. Itu doa kita. Kita doa semoga urusan-urusannya dipermudahkan. Amin. Innalillah. Amin. Okey. Okey. So itu berita kita pada hari inilah. Okey. Habis cerita ke situ. Alright. Ini saya bawa ke Sarawak pula sebelum kita pergi jauh. Penggabungan PDP PSB ikut Undang-Undang Tiong. Parti Demokratik Progresif PDP dan Parti Sarawak Bersatu PSB berharap proses penggabungan kedua-dua parti tersebut akan diselesaikan dalam masa terdekat. Presiden PDP Datuk Seri Tiong King Sing yang ditanya mengenai perkembangan penggabungan tersebut berkata sedang dilaksanakan mengikut lunas undang-undang yang ada. Tiong turut menegaskan penggabungan itu juga tidak akan menyebabkan pilihan raya kecil di Sarawak. Mana ada cetus PRK? Tidak ada. Kita buat memang tidak ada menyebabkan pilihan raya kecil. Kita mesti buat mengikut undang-undang yang ada. Baik. Ada timbul persoalan. Adakah dengan penggabungan PDP dan juga PSB ni dikirakan sebagai lompat parti? Okey, jawapan mudahnya, ia tidak melanggar undang-undang. Ia tidak dikira lompat parti kerana gabungan itu adalah secara en bloc. Okey, gabungan itu secara en bloc, bukannya secara individu yang menyertai PDP. Okey, PDP ni adalah parti komponen GPS. Okey, siapa yang tak tahu, PDP adalah parti komponen GPS diketuai oleh Menteri Pelancongan Datuk Tiong. Dan kita dah tahu dah cerita itu lama, Bintulu dia yang ahli parlimennya. Now, cerita saya adalah tentang PSB. Kepada geng-geng PSB yang dulu bekas-bekas PKR juga, yang maki saya, yang kutuk saya, yang kata saya macam-macam. In fact, ada sampai sekarang pun masih ada. Saya tahulah dia ada tengok live saya lagi ke tidak kan. Tapi dia ada kata macam-macam. Masih lagi kata macam-macam dengan saya. So, asalnya adalah PSB adalah parti diasaskan oleh Wong Sungkuh. Wong Sungkuh ni siapa? Dia ni orang kuat Taib Mahmud dahulu. Dia dipanggil the money man untuk Taib Mahmud. The go get man. Oh ni, kalau bab duit ni, Wong Sungkuh ni antara salah seorang yang orang kata apa, boleh dapat duit punya lah. Yang boleh dapatkan projek dan sebagainya. Now, isu dia adalah, pada waktu itu, saya tahu konspirasi teorinya. Apa tugas Wong Sungkuh yang sebenar.
Kita faham sangat politik Sarawak ni. Sebab itu bagi saya, orang Semenanjung yang tiba-tiba nak tegur saya tentang hal politik Sarawak, please, kau tak tahu apa yang berlaku. Of course orang Sarawak akan perkotak-katikkan kau. Sebab kau tak faham politik Sarawak itu bagaimana. Kami di Sarawak ni, kami bergelumang dengan politik Sarawak ni dah puluhan tahun. Saya mula lekat poster Permas ni pembangkang lawan Taib Mahmud. Pada tahun 80-an lagi tuan-tuan. Masa tu saya sekolah rendah lagi. Saya salah seorang tukang tampal poster pembangkang pada waktu itu. Walaupun saya tak mengerti sangat, tapi bapa saya cerita pada waktu itu tentang pembangkang ni macam mana. Dan bagaimana kami tak suka Taib Mahmud pada ketika itu. Kan? Masa tu PBB lah, GPS ni baru wujud 2018. So, bila PSB itu dibawa keluar, kononnya dia adalah parti pembangkang. Saya faham, dia bukan berada sebagai parti pembangkang untuk jadi parti pembangkang. Dia jadi parti pembangkang untuk memecahkan pembangkang. Tetapi ada di kalangan ahli-ahli PKR, parti keadilan yang terkesima dengan duit-duit yang ditaburkan, dengan janji-janji yang ditaburkan. Saya tahu. Ada yang dijanjikan bayaran RM10,000 setiap bulan. Dapat banner, dapat poster, dapat baju, dapat bendera penuh. Dijanjikan. Kan jutaan ringgit kalau sekiranya menang. Saya tahu. Kenapa saya tahu? Sebab calon-calon yang bertanding tu kawan-kawan saya dalam PKR Sarawak. Mereka lompat untuk masuk PSB sebab janji-janji tersebut. Lepas tu bila saya jumpa, saya tanya lagi, ada ke dapat RM10,000-nya? Adalah bulan pertama, bulan kedua, lepas tu tak dapat. Sebab dalam PKR ni tuan-tuan, ni nak cerita lah. Dalam parti keadilan pada waktu itu, sehinggalah sekarang, boleh ya, duit pun tarak. Oh by the way, saya sudah pun dilantik menjadi ketua cabang Petra Jaya secara rasminya. Bermula daripada 2 hari lepas, secara rasminya saya adalah ketua cabang. Kalau dalam UMNO dia dipanggil ketua bahagian lah. Saya adalah sekarang dilantik sebagai ketua bahagian setelah digantung sebagai ahli sekira-kira 2 tahun yang lepas. Pada tahun 2021 Disember saya digantung sebagai ahli. Alhamdulillah sekarang ini pada bulan Februari 2024 saya telah pun diangkat menjadi ketua cabang. Daripada bawah kita naik. Akhirnya kita berada di atas sekarang ini. Now, orang yang dulu yang kenakan saya, yang maki saya, yang kata macam-macam, yang press saya, yang oppress saya, yang pressure tekan, yang buat laporan dan sebagainya untuk memastikan karier politik saya mati, akhirnya orang itu sendiri sekarang ini karier politiknya pun dah mati. Kan? Den, khabar Den? Kan? Apa khabar orang Sibu? Apa khabar orang sini? Orang Saratok, apa khabar orang Saratok? Orang Julau, hai orang Julau, orang Saratok. Apa khabar orang Kota Semerahan? Nah, okey, manas dengan aku kah? Ayu Sibu, mana po? Ilek, toklah namanya politik. Dah nama kita berpolitik, toklah namanya politik. Dolok mari, tahun beraya nak ngenakkan aku, betul sih? Sebenarnya, yang most important thing adalah perseverance di dalam politik. Dan kita bukan baru semalam, baru yang marik, kita tok baru masuk politik. Bukan. Okay, tuan-tuan, saya baca detail sikit lagi pasal Tok M ni. Menurut pernyataan yang dikeluarkan jurucakap beliau hari ini, bekas ahli Parlimen Langkawi berusia 98 tahun itu dimasuk ke IJN pada 26 Januari lepas. Okay, tuan-tuan, komen saya satu lah, walaupun kita berlainan parti, berlainan sekolah, kita doakan semoga beliau sihat lah. Disihatkan supaya beliau terus sihat dan dipermudahkan segala urusan. Okay, tuan-tuan, mari terus menyokong kajian perpaduan dan PMB Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.